Saya pun turut kecewa kerana saya dah sebut tadi masalah yang membelenggukan bahagian. Kalau dilihat dalam konteks yang lebih besar, bila diterjemahkan dalam konteks agenda nasional, ketidakhadiran wakil-wakil rakyat semasa timbalan Perdana Menteri merasmikan bahagian STU merupakan satu perkara yang mengecewakan saya selaku pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu. Dan bila kita tengok di peringkat nasional nanti, masalah di STU itu menjadi satu tanda tanya dalam keadaan kita di contohnya di Seputih ni. Tidak ada jawatan pun, tidak ada kursi pun, tetapi tetap menghormati parti. Kerana yang kita letakkan sebagai pertimbangan ialah parti dan perjuangan untuk agama, bangsa dan tanah air kita. Sebab itu kekecewaan timbalan Perdana Menteri juga dikongsi oleh saya, dan kita akan menyedarkan kepada pihak-pihak berkenaan bahawa kedudukan mereka ini dan jawatan yang mereka pegang akhirnya datangnya daripada sokongan orang ramai, datangnya daripada pengiktirafan terhadap parti, dan tindakan mereka apa jua alasan yang diberikan akhirnya boleh mencemarkan dan menjejaskan bahagian STU itu sendiri. But I think this has been a perpetual problem from the time I led Terengganu. They have internal problems in many divisions, but it doesn't reflect the whole UMNO or the UMNO Negeri. We see that in some other divisions too, but I am convinced that it doesn't reflect the true picture. It's only that these divisions are the ones that are highlighted. Divisions like Seputih, like Batu, like Ceras, that are doing very good work, very solid. Those people expect to be the case and comes naturally, and they don't get publicity. But one or two divisions that have these internal problems, those get highlighted as though that is the major problem that we are facing in UMNO and Terengganu. That is not the case. But I am truly concerned about them doing that with the Deputy President being present, and that is not our way. Itu bukan cara kita. Sekurang-kurangnya kita mesti menghormati perasmi kita, lebih-lebih lagi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan menghormati bahagian kita, kerana bahagian lebih penting daripada diri kita sendiri, dan menghormati parti, kerana siapalah kita kalau tidak kerana parti. Kita tidak bincangnya di peringkat pengurusan atau di peringkat biro politik, tetapi yang penting sekarang ialah keikhlasan. Kita dapat dengar pandangan-pandangan yang pelbagai daripada kepimpinan PAS itu sendiri. Jadi kalau kita betul-betul nak duduk bincang pasal nasib bangsa dan agama dan tanah air kita dalam konteks perjuangan PAS dan UMNO, mestilah ada satu titik pertemuan yang ikhlas dan jujur yang boleh membawa kepada satu yang membina dalam perjumpaan itu. Kalau tidak, saya rasa tidak ada sebabnya kita berjumpa untuk berbalah. Saya tengok bahawa PAS tidak bergerak di atas kemahuan seorang pemimpin sahaja, termasuk Datuk Nik Aziz. Kerana perjuangan PAS lebih mendalam daripada itu. Ada had dan batasan untuk kita berpolitik, dan kalau sekiranya PAS betul-betul memperjuangkan Islam, jangan berdolak-dalik dan tidak konsisten dalam membuat kenyataan dan pendirian. Sebab itu saya tengok bahawa banyak luahan daripada penyokong-penyokong PAS sendiri yang menyatakan bahawa ada kemungkinan hala tuju dan pembawakan dan kepimpinan PAS sekarang ni berbeza mengikut pemimpin, dan tidak sehaluan dan sekata kalau nak bandingkan dengan dahululah. Sebab itu saya tidak meletakkan harapan perbincangan hubungan dalam perjuangan ini, bangsa dan agama kita, kepada hanya seorang pemimpin di dalam PAS. Kita kena tengok pendirian secara menyeluruh daripada parti PAS itu sendiri.